Tetapi saya nak tekankan satu hal yang jangan kita remehkan, yaitu apakah benar jumlah ini jumlah yang real? Kalau kita banding 3 negara yang jumlah penduduknya lebih kurang sama, Malaysia, Australia, Canada, testing capacity, keupayaan menguji kita ini terlalu rendah. Malaysia 0.18 ujian tiap 1,000 orang. Australia 1.98. Canada 1.03. Kita nak tahu jumlah jangkitan juga terkait dengan jumlah ujian. Kita uji 10,000 orang dalam kluster, kita dapat 1,000. Kita uji 100, mungkin dapat 1. Oleh demikian, untuk menjamin keselamatan rakyat, testing capacity itu mesti lebih meningkat. Ya. Canada, seperti yang saya sebut tadi, 1.03 per 1,000, ada 243 kes baru dan 8,783 kematian. Australia 1.98, 183 kes baru, 108 kematian. Malaysia, tahap ujian ini 0.18 bagi tiap 1,000 orang, 7 kes baru, 122 kematian. Kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita berjaya dalam usaha kita, tetapi keupayaan menguji itu penting. Yang kedua, soal kaedah yang digunakan. Saya tidak menyatakan saya punya kepakaran. Ya. Tetapi dari maklumat yang diperolehi, kajian yang dibuat, kaedah ujian yang kita guna antigen, itu ada pertikaiannya. Berbanding dengan apa yang dibuat oleh Sarawak Disaster Management Committee, yang jauh lebih berkesan. Contohnya, bila dites di KLIA menggunakan ujian PCR, polymerase chain reaction, PCR, negatif. Dikaji di KLIA, negatif. Turun ke kucing, dikaji mengikut kaedah yang disebut yang digunakan oleh SDMC, itu gunakan antigen, positif kerana guna PCR, maaf ya, di KLIA guna antigen, PCR di Sarawak, dan PCR itu lebih spesifik, lebih menepati dan mendapat mengesan ke penyakit. Saya percaya pakar-pakar di Kementerian Kesihatan boleh meneliti semula. Saya tidak mahu umpamanya memberikan satu pandangan kepakaran, tapi berdasarkan kenyataan yang berlaku, ya, bahawa tes lebih teliti yang dilakukan di Sarawak oleh Sarawak Disaster Management Committee. Permatang Pau boleh mencelah Sungai Buloh. Gopeng. Sorry, Port Dickson, sorry. Silakan. Boleh, Gopeng dulu. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih Ketua Pembangkang. Memang kalau kita lihat, sama ada Ketua Pembangkang setuju bahawa ketetapan accuracy test untuk COVID-19 ini merupakan asas kepada kejayaan untuk kita menangani kemungkinan wabak yang seterusnya. Dan juga capacity test juga merupakan basic ataupun asas kepada kejayaan untuk kita menangani. Sebab kalau kita lihat pandemik ini masih berlangsung di luar, ini bermakna risiko untuk wabak berterusan, ada kluster berterusan di Malaysia ini real dan pasti akan berlaku. Dan kita mesti ada test yang
tepat dan jumlah tes yang mencukupi supaya kita boleh mengawal sekiranya wabak itu berlaku. Setuju tak, Ketua Pembangkang? Port Dickson. Terima kasih Gopeng. Gopeng punya lebih kepakaran lah berbanding saya. Jadi saya setuju bahawa pertama menambah kapasiti ujian, kedua memastikan kaedah ujian itu yang terbaik supaya kita tidak dapat kita dapat mengesan dengan persis atau dengan pasti. Ya. Terima kasih Port Dickson. Di mana? Sungai Buloh minta mencela. Kalau Sungai Buloh sebagai keutamaan. Terima kasih. Saya nak minta penjelasan sedikit tentang isu ujian itu yang tak baru disentuh oleh Port Dickson yang saya setuju juga adalah sangat penting. Kita setuju secara menyeluruh seperti yang disebut oleh Port Dickson tadi, prestasi khususnya oleh Kementerian Kesihatan dan khususnya oleh Ketua Pengarahnya, Dato' Noor Hisham, memang membanggakan dan ini telah dipuji daripada beberapa negara di dunia ini juga. Ketua Pengarah telah memastikan melalui sidang akhbar harian bahawa ketelusan dinampak dari segi jumlah kes, jumlah di hospital, kes baru, taburan dia dan beberapa data tentang berlakunya kes. Tapi dari segi ujian, nombor atau jumlah ujian, saya pun setuju. Saya ada kerisauan yang sama yang dibangkitkan oleh Port Dickson sebab angka itu memang jelas sangat rendah kalau dibanding dengan negara-negara seperti Australia dan Kanada. Yang kedua juga isu ketelusan sebab banding dengan ketelusan yang cukup baik tentang kes-kes baru, kes di hospital dan sebagainya, kita kurang lihat data tentang ujian ini. Mana ujian dibuat secara spesifik, berapa ujian setiap minggu ataupun setiap beberapa hari, ini patut didedahkan. Dan saya setuju juga jumlah ujian ini sangat penting untuk mendapat tahu dengan sebenarnya apakah incidence, the actual incidence of COVID di dalam negara. Jadi setuju Port Dickson kalau satu saya nak cadangkan kerajaan patut lebih telus dengan hal ini. Yang kedua, kita dah belanja beberapa ratus bilion untuk memulihkan ekonomi, tapi kerajaan patut melambur jauh lebih dana dalam hal ini dan memastikan bahawa ujian yang berkesan seperti yang disebut oleh Gopeng patut dilakukan jauh lebih meluas dan berdasarkan data daripada ujian itu perlu dilaporkan kepada rakyat Malaysia. Minta pandangan Port Dickson. Port Dickson, Terima kasih Sungai Buloh. Saya anggap tekanan tentang ketelusan transparansi itu penting. Kita ucap terima kasih kerana Ketua Pengarah dan juga Menteri yang memberikan pandangan harian tentang faktor keselamatan ini membantu. Tetapi yang kita minta ini ketelusan supaya kita betul-betul tahu ya, jumlahnya dan jenis penyakitnya di mana dan di kluster ada disebutkan, tetapi yang diminta oleh Sungai Buloh ini lebih teliti. Tapi terkait dengan hal ini juga saya nak sebut tentang kejutan kita tentang keupayaan kesihatan. Port Dickson, boleh saya mencelah? Keupayaan ke program dan prasarana kesihatan kita. Ya. Bukan sahaja terhadap COVID-19. Kerana denggi masih merupakan masalah besar di negara kita. Ya. Kemudian Presiden Persatuan Kanser menyebut umpamanya, pesakit barah menghadapi kelewatan rawatan sehingga 6 bulan. Kalau orang miskin lah. Kalau VIP atau VIP dia terus boleh. Macam saya kata dulu macam sakit jantung. Kalau orang itu VIP sakit je terus bawa terus masuk bilik bedah. Lepas ujian lah. Tapi kalau dia itu macam kia, tunggu 6 bulan, sementara nak tunggu mati dulu, barulah ada tarikh pembedahan. Hal-hal ini harus kita ambil kesempatan ini melihat tentang keutamaan mengawal, menjaga kepentingan kesihatan yang merentas semua kelompok. Jangan hanya memihak kepada golongan atasan kerana kemudahan itu memang selalu menjurus kepada golongan atas. Ya. Port Dickson, terima kasih.
Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ketua Pembangkang. Saya sangat bersetuju dengan pembahasan tadi, tetapi saya cuma nak balik kepada isu yang sebelum ini berkenaan dengan RTK atau Rapid Testing Kit antigen yang digunakan di sempadan dan juga tempat masuk ke negara ini. Kita seperti yang dikatakan, memang tepat ada 6 kes sebenarnya yang datang ke KLIA negatif dengan antigen RTK tetapi positif dengan RT-PCR di Kuching, Sarawak. Tetapi ini membawa satu persoalan, adakah kerajaan haruslah telus dengan informasi yang ada? Sebenarnya berapakah kes false negatif ini dengan izin yang telah masuk ke negara kita dan telah balik ke kawasan mereka masing-masing, ke rumah masing-masing, walaupun kita ada polisi bahawa mereka kena di home quarantine, tetapi false negatif tersebut yang ditunjukkan oleh antigen RTK tersebut mungkin akan memberikan dengan izin satu false sense of security. Dan disebabkan itu, mereka mungkin tidak mengambil langkah-langkah jaga-jaga yang sepatutnya. Mereka mungkin menjangkiti keluarga mereka keluar ke tempat awam. Jadi kita haruslah bertanya, mungkin kerajaan boleh memberikan soalan dan cara-cara bagaimana mereka menangani isu ini, bagaimana mereka dapat isolate kes-kes ini supaya kita dapat mengelakkan satu gelombang kedua ataupun satu jangkitan yang lain. Apakah pandangan YB Port Dickson? Terima kasih Kuchingnya juga doktor yang punya kepakaran, kefahaman yang lebih baik daripada saya. Cuma saya nak tekan begini, kalau berlaku false negative to negative palsu di KLIA, dalam satu kes yang ditekankan, yang dikesan di Sarawak, di Kuching, kerana menggunakan kaedah yang berbeza, apakah ujian kita selama ini ada kelemahan besar? Itu umpamanya soalan-soalan yang harus dikemukakan dan penyelesaian jawapan yang lebih telus oleh Kementerian Kesihatan.